Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ni pada waktu 11 hingga 1 merupakan jam kuliah Hana, itu subjek fiqh munakahat. Namun ini kali pertama kot Ana masuk secara rasmi, walaupun hari tu sebenarnya tak rasmi lagi sebenarnya, masih bercuti lagi. Masih bercuti lagi. Minggu pertama, hari Ahad pertama Ana cuti hari Ahad pertama Ana kuarantin. Ini minggu keempat kan? Ini minggu keempat ke? Ya, Ustazah. Hari Ahad pertama Ana di hospital, Ahad kedua Ana di pusat kuarantin, Ahad ketiga ayah Ana meninggal, dapat cuti pula, cuti kematian. Ahad hari ni Ana masih lagi ambil cuti sebab nak menguruskan anak. Jadi kalau ikutnya ni tak wajib masuk kelas. Tapi memandangkan dah minggu keempat Ana diuji dengan ujian sebegini rupa, Alhamdulillah semua dah selesai. Cumanya rasa orang kata masih bingung-bingung lagi lah. Kalau Ana ngajar pun tak tahu nak ngajar apa ni. Tapi memandangkan ramai pelajar Ana yang tidak bersalah dalam urusan ini, Ana rasa satu perlu jugalah Ana masuk kelas hari ni, walaupun cuti. Kalau ikut cuti tak perlu masuk. Jadi insyaAllah kita mulalah apa-apa yang patut. Jadi Ana harapkan entum semua boleh faham keadaan Ana yang diuji selama 4 minggu, hampir 4 minggu, 3 minggu lebih. 3 minggu lebih. Masuk minggu keempat ni, insyaAllah Ana mohonkan doa daripada anak-anak murid yang belum dikenali lagi ni. Belum kenal lagi hati budi, tak sempat kenal apa-apa pun. Kena Imaduddin je seorang. Mohon doakan semoga diberi kekuatan lah, supaya Ana boleh kembali kepada keadaan yang lebih stabil insyaAllah. Kita lupakan semua isu COVID, kita lupakan semua isu Ana diuji dengan sebagainya tu. InsyaAllah Ana akan mulakan kuliah pada minggu depan dengan izin Allah. Kita mohon doa moga kuliah dapat jalankan dengan baiklah. Okey, dan inilah kata kumpulan kelas pertama yang Ana tak masuk secara stabil. Ana ni jarang ponting kelas, tapi nak macam mana. Bukan ponting pun sebenarnya, memang duduk dalam tempoh bercuti. 4 kali Ahad yang duduk dalam tempoh macam-macam cuti. Cuti COVID, cuti kuarantin, cuti kematian dan cuti rehat hari ni. Okey, jadi insyaAllah Ana dah bincang itu sikit-sikit itu kan, masa kat dalam daripada PKRC itu. Ana dah terang tentang bahawa Wahdah Ula, Ana minta entum baca semua, tidak ada masalah. Wahdah Ula berkaitan dengan hukum-hukum perkahwinan. Apa hukum dia akan ada 5 hukum dalam buku. Semua tengok kitab, semua tengok modul. Dalam buku ada hukum, mandub, wajib, haram, makruh. Entum kena clearkan, entum kena faham bila ataupun siapa yang akan jadi sunat, siapa yang akan jadi wajib dan siapa yang akan jadi haram serta makruh. Kemudian kita masuk dalam tajuk kedua pada masa ketika Ana di PKRC itu, Ana terang bahawa mahram ada 2 jenis. Al-muharramat minan nisa' hurmatan abadah, satu jenis. Kemudian satu jenis yang terakhir, al-muharramat li asbabin mutafarriqah, ataupun entum kena buat satu slash dekat modul tu. Yang ini dimaksudkan ialah al-muharramat al-muaqqatah. Kalau yang atas tu mu'abbadah, yang bawah tu ialah muaqqatah ataupun hurmatan mu'abbadah wa hurmatan muaqqatah. Cumanya hari tu Ana ada bincang bahawa siapa-siapa yang ada soalan sila letak dalam Telegram. Ana tengok dekat Telegram ada satu soalan tetapi tak berkaitan dengan mahram sebenarnya. Ini bukan isu mahram daripada Anis Khadijah, ini isu nasab. Dalam tajuk akhir nanti, dalam tajuk wahdah yang ke-13 ataupun 12 macam tu lah, yang akhir-akhir akan ada tajuk nasab. Namun begitu Ana cuba jawab sekarang isu keadaan seorang yang terlanjur
kemudian dia mengandung secara luar nikah selepas 6 bulan baru dia kahwin, selepas akad nikah baru dia beranak. Selepas dia akad nikah 2 bulan baru dia beranak. Betul kan Anis? Kalau Anis ada boleh respon Okey, jadi soalannya selepas 2 bulan dia akad nikah secara halal, kawan tu pun beranak, yang perempuan yang terlanjur tu pun beranak, maka apa kedudukan anak tersebut? Walaupun samak telah menceraikan timah dengan talak 3, maka kedudukan anak itu tetap anak bukan nasab. Anak bukan nasab yang sah, dengan kata lain orang Melayu panggil anak luar nikah lah. Dan anak tersebut tidak boleh dibinkan kepada Samad sebab Samad bukan ayahnya. Samad adalah orang yang mewujudkan benih secara haram. Jadi itu anak luar nikah lah. Bila sebut anak luar nikah, maka statusnya adalah sebagai ajnabi. Kalau anda nak kaitkan dengan tajuk ini, kita belajar bab mahram, maka budak baby itu dia berstatus ajnabi dengan Samad. Dia bukan mahram macam kita dengan ayah kita. Kita dengan ayah kita, benihnya adalah benih daripada ayah. Maka disebabkan benih kelahiran kita ni berasal daripada ayah, maka kita jadi mahram. Bila sebut jadi mahram, mahram kita dengan ayah adalah mahram min hurmatin muabbadah, dengan cara selama-lamanya sampai ayah mati, sampai sebelum ayah mati, sampai kita bergaduh dengan ayah pun tetap mahram muabbadah. Apa maksud mahram muabbadah? Haram kahwin, boleh sentuh, kalau sentuh tak batal air solat, tak batal wuduk, dan aurat dia tak banyak. Auratnya hanya di antara pusat dan lutut. Berbeza dengan si baby haram tadi dengan Samad. Disebabkan dia adalah bukan anak secara sah, dan memang bukan anak pun. Dia tidak boleh dibinkan kepada Samad. Maka status baby tadi dengan Samad adalah ajnabi. Apa maksud ajnabi? Macam di antara hubungan Anis dengan Rais. Macam hubungan di antara Dia dengan Syahrul Nizam. Maknanya tidak ada sebarang hubungan. Hubungan kekeluargaan tidak ada, maka hukumnya halal kahwin. Si Samad nak kahwin dengan budak tu tak ada masalah, dan hukumnya adalah wajib tutup aurat. Si baby tu nanti dah besar, dah balik, wajib tutup aurat penuh. Tinggalnya muka dengan tapak tangan sahaja dengan si Samad. Dan Samad tak boleh sentuh-sentuh, tak boleh salam-salam. Kalau salam sengaja hukum dia haram, dan kalau bersalam, kalau tersentuh hukumnya batal air sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham ke ni? Kuliah pertama masuk gear berapa dalam ni? Boleh? Clear kan? Anis ada yang menanyakan soalan tu, ada tak? Nama apa Anis? Clear Okey. Enti tanya dari aspek nasab. Tapi Ana jawab dari aspek nasab dan juga terus kepada isu mahram sebab kita duduk dalam tajuk mahram. Okey. Laju ke tak laju? Belajar dengan Ana dia kena laju sikit. Ni setara emosi tak stabil ni boleh laju setara ni. Ni kalau emosi stabil lagi masuk gear 5 ni. Ni dah gear 3 ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi dalam bab muharramat ni Ana dah sebut itu ada tak soalan yang pelik-pelik. Ana tunggu tak ada. Dan soalan Ana minggu lepas apa dia? Siapa boleh ceritakan balik? Soalan Ana minggu lepas. Siapa boleh cerita situasi? Ana ingat-ingat lupa dah ni. Boleh ke seorang cerita? Aisyah Umairah ada? Aisyah. Syafika ada, Syafika, Nur Syafika. Oh, tak ingat belaka dah ni. Okey, siapa yang boleh ingat? Rais boleh ingatkan soalan minggu lepas yang nak tinggal situasi saja. Yang pertama, hukum Ali berkahwin dengan anak kepada ibu tiri dia. Isteri kedua bapa dia. Anak pada ayah kandung yang sama tapi bukan dari mak sama. Ali seorang anak. Seorang anak kepada orang lain. Okey, boleh tak berkahwin dengan isteri kepada ayah dia? Betul? Betul ke macam tu soalan tu? Isteri ke apakah hukum Ali berkahwin dengan anak kepada ibu tiri dia, iaitu isteri kedua bapa dia, anak kepada ayah kandung yang sama?
tapi bukan dari mak An sama. anak kepada ibu tirinya. Okey, jadi situasinya ialah apa kisah, Ana tak ingat nama ni, Ana tak ingat dah nama Ali ke Ahmad yang Ana bagi minggu lepas. Tapi kalau Ana sebut nama tu kira nama baru dah ni. Okey, Ali dia ada ibu tiri. Kenapa dia ada ibu tiri? Sebab ayah dia kahwin lain. Okey, boleh faham ibu tiri tu apa? Ibu tiri ialah isteri kepada bapa kandung Ali. Ali ada bapa kandung. Kemudian bapa kandung dia kahwin baru, dapat isteri baru. Isteri baru itu namanya ibu tiri. Ana tegang terus Ibu sambil tengok kitab. Ibu tiri dalam bahasa Arabnya disebut apa dia? Zaujatul Zaujatul ab. Ada tak Zaujatul ab? Cuba tengok dekat muka surat berapa muka surat 15. Zaujatul ab. Nombor 2 tu wayuhramu bil musahara ala ta'bid arba'. Ada 4 orang diharamkan kahwin. Yang ni mahram ni. Haram kahwin secara musahara. Antaranya ialah wasalisah. Jumpa tak kat mana tu? Sebab kita bukan study hari ni kita hanya discuss soalan. Ana harap yang tu dah faham, dah baca dah video tu, dah tengok dah video tu. Okey, jumpa tak wasalisah zaujatul ab, iaitu isteri kepada ayah. Ali tadi dia ada ayah, ada ab. Kemudian ab dia ada zaujah. Zaujatul ab maksud dia isteri kepada ayah saya. Jadi Ali dengan isteri kepada ayah adalah hubungannya adalah secara mahram muabbadah. Sebab apa mahram muabbadah? Sebab dia termasuk dalam sebab musaharah. Mahram muabbadah ada 3 asbab. Satu sebab keturunan, satu sebab musaharah, satu sebab penyusuan. So, hubungan Ali dengan dengan ibu tiri dia adalah haram ataupun mahram kerana asbab musaharah. Okey. Jadi kisahnya soalan bukan dekat situ. Yang ini anak nak memperkenalkan dulu. Okey, Ali dengan mak tiri dia tadi habis je ayah dia nikah sah terus beri salam. Wahai mana-mana lelaki dalam kelas ini. Okey, nak sebut nama sikit. Susah main dua-dua gini. Sekejap Okey. Wahai apa ada nama sini? Lelaki. Tak nampak pun budak lelaki. Muhammad Farid. Dengar ni. Syahrul Nizam. Siapa lagi ada kat sini? Imaduddin tadi Rais. Kemudian Muhammad Aiman. Muhammad Ismamuddin. Okey, semua-semua ni ditakdirkan. Bukan anak doa, anak buat andaian saja. Ditakdirkan ayah entum kahwin baru. Bila ayah entum kahwin baru, si perempuan yang dikahwin itu adalah ibu tiri, dengan kata lain nama dia zaujatul ab. Mudah je nak ingat. Kenapa panggil zaujatul ab? Zaujah tu isteri kepada ab tu ayah kita. Isteri kepada my father. Zaujatul ab. Okey, kemudian boleh salam lah. Boleh salam. Lepas akad nikah tu terus boleh salam. Tak fikir banyak-banyak dah. That is my mother. Itulah mak saya. Mak baru saya. Bukan mak keturunan. Dipanggil mak musaharah. Mak keturunan yang beranakkan kamu. Yang masuk labor room tu mak keturunan. Haram juga kahwin. Yang itu haram dari aspek korobah. Asbab yang pertama. Dekat dalam modul tu ada 3 asbab. Asbab yang pertama tu korobah ataupun disebut, tengok sikit dia sebut sebagai wayah haram. Asbabul haram bersalasa wayah haram bil qarabah. Perenggan pertama tu asbab qarabah. Asbab nasab. Jadi mak kamu tu haram juga. Haram dengan asbab qarabah. Qarabah ni kita panggil asbab nasab. Okey, yang mak baru tadi tu haram juga kahwin. Haram sebab apa? Haram sebab musaharah. Kenapa? Apa maksud musaharah? Musaharah maksudnya sebab ada kes perkahwinan. Siapa yang berkahwin? Sebab ada kes ayah kita kahwin. Sebab ada kes ayah kita kahwin. Mak kandung kita bukan sebab kes kahwin. Mak kandung kita sebab kes darah mak kita masuk dalam badan kita. Itu panggil korobah. Ada hubungan korobah, ada hubungan talian darah, ada hubungan nasab. Okey. Jadi soalan tadi belum habis lagi. Itu bahagian mak tiri. Bahagian mak tiri, seorang lelaki boleh salam terus selepas ayah disahkan perkahwinannya. Boleh salam, tak batal lain sembahyang. Boleh buka aurat, tapi aurat lelaki dengan perempuan ni sama je. Sampai kiamat pun dia punya aurat antara pusat dengan lutut. Jangan pula sebelum akad nikah tutup aurat pusat dengan lutut. Lepas akad nikah, selepas ayah akad nikah, disebabkan ibu tiri yang tu pendekkan seluar sikit sampai atas peha. Tak boleh.
Hukumnya tetap haram. Wajib tutup aurat sampai ke bawah lutut. Sampai ke lutut lah. Okey, boleh clear ni? Respon clear tak? Clear Ustazah. Okey, alhamdulillah. Clear. Okey. Kemudian cerita tadi belum habis. Si mak tiri kita ni, entom cara mudah nak faham bab mahram ialah entom kena bayangkan berlaku pada entom. Baru nampak. Kalau entom fahamkan cerita orang jadi pening. Okey, sebab tu anda kata nak buat andaian saja, bukan nak doakan. Okey, yang lelaki-lelaki dalam grup ni, bila ayah dia kahwin, ni dah lah ada mak tiri baru. Tengok mak tiri ni. Tengok mak tiri ni seorang janda. Okey, faham elok-elok, seorang janda. Dalam bahasa Melayu, janda ni orang yang dah pernah kahwin. Janda beranak 3 pula tu. Janda beranak 3. Seorang lelaki, 2 orang perempuan. Anak mak tiri. Masa masuk masjid nak akad nikah tu dengan 3 orang, dia heret sekali anak dia. Diperkenalkan kepada bapak tiri budak tu lah. Bapak tiri kepada budak tu, ayah kita tu. Kata ni anak ai. Awak ini anak ai. Seorang nama Mamat. Seorang nama Timoh. Seorang nama Semek. Isunya sekarang ialah Timoh dengan Semek. Mamat tu kita tak nak cakap lah sebab kita contoh yang Ana bagi tu ialah Ali. Lelaki kan. Okey, kisah Ali ni dengan Semek dengan Timoh tu apa cerita? Apa hubungan Semek dengan Timoh? So kita kena tengok kita punya cerita dia. Semek dengan Timoh ini ialah anak kepada mak tiri kita. Mak tiri baru kita tu. Mak tiri baru nama apa tadi Tak ada nama lagi kan? Nama Siti lah. Okey. Semek dengan Timoh adalah anak kepada Siti. Mana ayah Semek dengan Timoh? Di manakah ayah dia? Apa nama ayah Semek dan Timoh? Ana ada sebut tak lagi? Ada. Adakah ayah dia orang tu ayah Ali? Soalan Bukan. adakah ayah dia orang itu ayah Ali? Bukan. Okey. Jadi apa hubungan Ali dengan Semek dan Timoh? Adakah dia mahram sama-sama mereka ataupun ajnabi? Lawan kepada mahram ialah ajnabi. Okey, siapa boleh jawab? Jawab belaka. Mahram ke ajnabi? Nabi. Okey. Ajnabi. Bila ajnabi boleh sentuh tak? Tak boleh. Ustazah. Dekat atas masjid, yang boleh bersalam dekat atas masjid di antara bapa kamu dengan mak tiri kamu, ya boleh dah kahwin dah. Di antara kamu yang lelaki-lelaki ni, anak kepada bapa tadi dengan Siti tadi, itu mak tiri, boleh salam terus. Di antara aduhai. Okey. Ingat ke bateri habis. Hello, boleh dengar? Dengar Ustazah. Oh, line tak clear. Video tak gerak kan. Di antara Semek dan Timoh dan juga Ali, apa nama tadi lelaki tadi, Mamat tadi, dengan ayah kita, dengan bapa kita pun boleh salam. Sebab apa boleh salam? Bapak dia. Tak boleh salam lagi. Yang tu tak boleh salam lagi. Yang tu panjang cerita pula. Okey, di antara Semek dan Timoh dengan bapa kita. Semek dan Timoh dengan bapa kita. Bapa kita ni maksud bapa kita, bapa lelaki-lelaki dalam grup ni tadi. Yang nak bagi contoh tadi. Yang itu tak boleh salam lagi. Kenapa? Yang itu entum tengok nombor dalam buku, nombor. Anda tengah secara laju ni jadi entum kena baca balik lah. Mahram mu'abbadah bisababil musaharah nombor wasaniyah. Bintu zaujah. Okey. Bintu zaujah. Apa maksud bintu zaujah? Anak kepada isteri. Dalam kes yang Ana bagi cerita tadi, ayah kita orang yang kisah lelaki dalam grup ni. Ayah entum tu, dia akan dapat anak tiri baru. Mana anak tiri dia? Anak tiri dia ialah mana anak Siti. Ada faham? Boleh faham? Boleh Ustazah. Okay, boleh bayangkan ayah kamu, anak sebut kamu ni, ayah kamu akan dapat anak tiri baru, iaitu yang nama Semek dengan Timoh tadi. Itu anak tiri dia. Bila anak tiri, entum baca nombor 2. Wasaniyah bintu zaujah. Maksud apa bintu zaujah? Anak-anak perempuan kepada isteri aku. Zaujah tu isteri, bintun tu anak. Tengok modul. Bintu zaujah bermakna anak kepada isteri aku. Bila sebut anak kepada isteri aku, dia tak boleh salam terus. Dia tak boleh jadi mahram terus.
dengan semata-mata akad nikah. Kenapa dia ada syarat dekat belakang? Baca balik elok-elok. Bisyaratin an yadkhula bil ummi. Si bapak kita tadi hanya boleh salam dengan anak-anak kepada Siti yang bernama Semek dan Timah dengan syarat, Quran sebut dengan syarat an yadkhula bil setelah si bapak kita tadi bersama dengan tu siapa? Zaujah tadi lah. Bersama dengan mak kepada budak-budak perempuan yang bernama Semek dan Timah tadi. Selagi mana tak bersama, selagi mana tak masuk bilik, ataupun lebih dalam sikit lagi makna dia, selagi mana tidak berkesedudukan, tak boleh salam lagi. Beza tak? Ni ceritanya. Beza tak di antara kamu Imaduddin tadi, Ismaduddin, ada Aiman yang lelaki-lelaki tadi. Beza tak situasi kamu dengan mak tiri, dengan baru ayah, dengan keadaan Semek dan Timah dengan bapak kamu tadi? Nampak tak perbezaan dia kat mana? Nampak. Siapa boleh terang? Nampak tak? Nampak. Aiman, okey, cuba Aiman terang sikit. Nampak kat mana tu? Apa beza dia? Semua akan jadi mahram tetapi dia ada lain sikit. Bezanya, Cuba Aiman terang sikit. saya lelaki dengan isteri kepada bapa saya yang kedua tu. Isteri kedua bapa saya. Lepas pada akad nikah terus boleh salam. Tapi beza dengan anak kepada isteri kedua tu dengan bapa saya, selepas daripada yadkhulul bil baru dorang boleh salam. Terus salah. Okey, betul. So situasinya, kalau anda buat situasi yang realiti, masuk masjid untuk akad nikah, selepas akad nikah biasanya yang salam dulu ialah antara pasangan lah kan. Antara bapa kamu dengan isteri baru dia. Salam lah dua orang tu. Orang Melayu panggil batai semayang tak? Batai semayang. Selepas tu yang boleh salam hanyalah kamu dengan mak tiri. Dekat mana bukti dia? Ambil ayat nombor 3. Musaharah nombor 3. Musaharah nombor 3 dia tak bagi syarat pun. Zaujatul ab wa kaza zaujatul ajdad. Isteri kepada ayah dan termasuk juga isteri kepada datuk kamu. Tiba-tiba datuk kamu yang umur 80, 60 nak kahwin dengan isteri baru. Yang itu pun boleh juga salam. Sawa'um min jatil ab awil sama ada mari datuk itu daripada belah ayah ke datuk belah mak ke tak kisahlah. Wasawa'um minan nasab aw radha'. Sama ada datuk kita tu ataupun ayah kita itu ayah secara nasab ataupun ayah secara susuan. Ayah susuan kita. Ayah susuan kita tiba-tiba dia berkahwin baru. Maka yang lama tu dipanggil ibu susuan. Yang kahwin baru pula dipanggil ibu tiri susuan. Pun boleh salam juga. Dekat nombor 2 tu dia tak ada sebut syarat-syarat. Dia tak sebut bisyartin. Dalam ayat Quran pun tak sebut. Dia sebut umum saja. Bila umum, after akad nikah terus boleh direct salam. Terus jadi mahram. Yang pentingnya bukan cerita salam. Yang pentingnya ialah terus bertukar status daripada ajnabi pergi kepada mahram mu'abbadah. Berbeza dengan nombor wasaniyah. Wasaniyah bintu zaujah. Masa ini entum jangan baca kisah entum. Entum kena baca kisah ayah. Dalam kes nombor 2 ni ialah ayah yang jadi lelaki. Okey, ayah kamu dia dapat isteri baru. Isteri itu namanya Siti tadi. Janda beranak 3 nak cakap tadi. Dia ada anak janda tu. Janda tu ada anak namanya 2 orang. Semek dan juga yang perempuannya Semek dan juga Timah. Okey, cuba tengok nombor 2 tu dia cakap bintu zaujah. Betul lah Semek dan Timah jadi mahram kepada ayah kamu. Iaitu anak perempuan kepada isteri baru. Ataupun tak semestinya isteri baru. Anak perempuan kepada isteri yang berstatus janda dah beranak. Dia tak semestinya isteri baru, mungkin isteri pertama. Okey, bisyaratin. Dalam Quran, bentuk baca surah An-Nisa tu dah sebut. Anda tak baca sebab anda punya PDF, anda punya Word modul ni, tulisan tak boleh baca. Komputer anda tak boleh baca tulisan Arab, tulisan Quran. Anda tak ingat dah ayat dia macam mana. Tapi dalam ayat itu memang disebut, mesti selepas disentuh. Maksud disentuh ialah berduhul, bersetubuh di antara mak ayah. So ayah kamu tak boleh salam dengan Semek dan Timah. Bila dia boleh salam? Bila mak dia hantar mesej dekat dia. Engkau dah boleh buang tudung dah. Engkau dah boleh dah buka tudung sebab tak payah bagi tahu sebab lah, faham-faham lah tu. Besokkan tu dia tengok esok selepas bersama tu dia mesej dekat anak dia, ayah kamu dah jadi ayah tiri kamu. Pakcik kamu lah, pakcik yang bernikah semalam tu dah jadi ayah tiri kamu sekarang. Kamu dah boleh
besarkan pembukaan aurat. Maknanya daripada pakai tudung macam mana ni tiba-tiba dah boleh buka tudung dah. Dalam masjid belum boleh lagi. Balik rumah belum boleh lagi kalau belum bersama. Lepas bersama barulah diisytiharkan mahram. Yang itu kena faham elok-elok. Okey, soalan dalam kisah minggu lepas tu tak settle lagi ni. Tak settle lagi. Tapi dengan masa yang sama, ento dah nampak siapa ibu tiri, siapa anak tiri. Soalan Ana minggu lepas ialah di antara kamu, wahai lelaki-lelaki dengan timah dan semek. Tadi jawapan dah bagi adalah ajnabi. Maka Ana bagi jawapannya ialah memang betul. Hubungan kamu, wahai lelaki-lelaki dalam grup ini, yang mana ayah kamu ditakdirkan kahwin baru, kahwin dengan seorang janda yang dah memang ada anak perempuan, hubungan semek dan timah yang merupakan anak perempuan kepada ibu tiri kamu itu dengan kamu adalah ajnabi sampai tak berlaku apa-apalah. Ajnabi. Maksudnya selagi mana kamu tak ada apa-apa dengan dia, tak kahwin dengan apa-apa ke, tak ambil kakak dia ke, tak macam-macam, tak kisahlah tak ada apa-apa, maka hukumnya ajnabi. Apa maksud ajnabi? Aurat. Macam Ana dengan Antum sekarang. Kalau tersentuh hukumnya batal air sembahyang. Kalau saja sentuh hukumnya haram. Kalau nak kahwin hukumnya boleh. Lagi mudah kahwin. Mak mertua dia dalam rumah kita. Mak mertua kita dalam rumah kita. Bakal ayah mertua dia pun dalam rumah kita, kan seronok. Lagi mudah kahwin. Boleh nampak tak situasi tu? Bayangkan mak tiri kita duduk satu rumah dengan ayah. Kita pun duduk dalam rumah ayah. Lepas tu mak tiri kita bawa si semek dan timah duduk dalam satu rumah. Tapi dia sentiasa susah dah sikit sebab dia kena jaga aurat. Lepas tu kita kahwin dengan dia. Tak payah buat majlis pun tak apa. Semua dekat dalam rumah tu dah belaka. Menantu pun dalam rumah. Mak mertua pun dalam rumah. Ayah kandung pun dalam rumah. Mak tiri pun dalam rumah. Mak mertua pun dalam rumah. Jadi pening. Maka timbullah isu keluarga 69 tu. Kisah keluarga 69 P. Ramlee. Yang pentingnya kamu boleh faham, mereka boleh kahwin. Cuma di sini Ana bagi satu formula saja sebab tak sempat dah. Macam mana kalau timbul kes-kes lain? Kes-kes adik-beradik ni. Dalam kes kamu dengan semek dengan timah tadi, biasa orang baca kes adik-beradik. Ni boleh ke tak boleh ni? Ni boleh tak boleh? Ni adik-beradik macam mana ni? Sebenarnya dalam fiqh mereka bukan adik-beradik. Pendekkan cerita, mereka bukan adik-beradik. Dalam bahasa Melayu, kadang-kadang orang panggil adik-beradik lagi. Dia panggil ada orang panggil adik-beradik tiri, ada orang panggil adik-beradik anjing. Terengganu lah adik-beradik anjing. Ada orang panggil adik-beradik tak sebapa dan seibu. Macam-macam panggilan. Tapi dalam fiqh mudah je. Itu bukan ukhtun. Kamu yang lelaki dalam grup ni, dengan semek dengan timah tadi, bukan ukhtun. Mereka itu bukan ukhtun kamu. Cuba tengok baik dekat dalam modul. Yang haram bisa babil qarabah hanyalah ukhtun. Bila sebut ukhtun, cuba tengok muka surat. Buku ni buku lama lah muka surat 14. Yang soft copy lain kot. Okey, muka surat 14 ataupun muka yang ada tajuk Al-Muharramat minan nisa hurmatan muabbadatan. Okey, yang ini dikata hurmah muabbadah ada 3 asbab. Sebab yang pertama qarabah / nasab. Yang kedua sebab susu. Yang ketiga sebab musaharah. Kemudian diterangkan dengan sebab qarabah dengan ringkas sahaja. Sebab apa dia bagi ringkas? Dia bagi ayat Quran saja. Sebab 7 orang itu dah duduk lengkap dalam ayat Quran. Wa yahramu bil qarabah sab'un. Ada 7 orang manusia yang diharam kita kahwin dengan sebab ada talian darah. Siapa dia? Disebut direct satu persatu dalam surah An-Nisa ayat 23. Dekat situ disebut hurimat alaikum ummatukum wa akhawatukum. Akhawatukum itu adalah adik-beradik. Maka di dalam ayat Quran itu disebut secara umum, kitalah yang kena faham apa maksud akhawat. Jadi dalam kes kamu dengan semek dan timah itu bukan akhawat. Itu bukan akhawat. Kenapa bukan akhawat? Cara nak kena akhawat, Ana bagi satu formula saja. Lepas ni entum pegang sampai kiamat. Kalau entum faham formula Ana ni, entum boleh selesai. Apa-apa masalah tak faham berkaitan adik-beradik itu, adik-beradik betul ke ataupun adik-beradik yang boleh sentuh ke tak boleh sentuh. Formula dia ialah, okey, yang ada pen pegang pen. Salin. Sedia ni? Air buat tak ada. Pergi ambil air sekejap nak rehat seminit. Allah terbalik dah. Yalah.
Okey, bersedia ni? Ada tak orang ni ke tak ada orang? Cakap seorang silang Ana. Ada tak? Ada. Ada. Okey, okey. Suara baru nak okey-okey ni. Tepik pula. Tak reti Ana ngajar, Ana tak reti ngajar dak tepik. Okey. Formula dia ialah macam mana kita nak tahu bagi kes yang banyak pernikahan, banyak perkahwinan, mak ayah dia kahwin situ, lepas tu kahwin sini pula. Sama ada mak yang kahwin lain ataupun ayah yang kahwin lain, maka dia akan timbul isu adik-beradik. Isu adik-beradik dalam Quran sebut ukhtun sahaja. Macam mana kita nak kenal ukhtun yang betul-betul yang jadi mahram kita ialah pastikan macam mana nak cakap? Sekejap sikit, 12.40 minit berhenti. Okey, Ana bagi ikut bahasa Inggeris if your mother and your father is my mother and my mother, itu namanya adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa. Itu namanya mahram. Your mother is my mother and your father also my father. Oh, cakap bahasa Inggeris. Ana tak pandai bahasa Inggeris tapi saja nak suruh nampak. Okey, kalau macam tu jawapan dia, maka itulah mahram. Okey, contohnya Asfahanim. Dia ada adik-beradik lelaki. Dia pun cakap, hai abang, abang punya bapa saya juga kan? Dan abang punya mak saya juga kan? Okey, so kita boleh salam lah. Itu mahram lah tu. Yang yang paling mudah. Your father is my father and your mother is also my mother. Maksud mother, father ni ialah yang kandung tak masuk campur isu susuan. Tak masuk campur isu ibu tiri, tak nak. Yang ini yang kandung betul-betul, yang nasab betul-betul. Okey, tu kes pertama. Kes formula yang kedua, if your mother is my mother but your father is not my father, itu masih lagi mahram. Itu masih lagi mahram. Your father is not my father. Ayah dia bukan ayah aku. Ni contoh Syahrul Nizam pula. Syahrul Nizam cakap dekat kakak dia. Kakak, kakak punya ayah nama Ali kan? Syahrul Nizam tu cakap, saya punya ayah, Syahrul Nizam, ayah awak nama apa? Mana Syahrul Nizam? Tak bagi tahu nama ayah pula. Orang lain tahu tak nama Syahrul Nizam apa? Kita reka lah sebab lambat sangat. Okey, Syahrul Nizam ni ayah dia nama Abu. Syahrul Nizam cakap dekat kakak dia, kakak, kakak punya ayah nama Ali. Saya punya ayah nama Abu. Dah nampak dah? Lain tu nama tu. Kakak dia tu bin Ali, Syahrul Nizam bin Abu. Okey. Tetapi bila dia tengok mak, tapi kakak pun diberanakkan oleh mak saya. Mak kita sama kan? Mak kita namanya Minah. Minah lah yang masuk labor room beranakkan Syahrul Nizam, dan Minah lah juga yang masuk labor room yang beranakkan si kakak tu. Orang manusia yang sama. Tapi yang jadi masalahnya ayahnya lain-lain. Itu namanya mahram mu'abbadah lagi. Masih lagi boleh salam. Masih lagi boleh salam. Sebab apa? Sebab your mother is my mother. Your mother is my mother, masih lagi mahram. Lepas tu kita buat contoh lain pula. Your father is my father but your mother is not my mother. Yang itu pun masih lagi mahram. Jadi nak dapatkan formula untuk mahram ini ialah di antara father dengan mother, dia mesti ada seorang yang sama. If your mother is my mother, if your father is my father, confirm dah jadi mahram. Lepas tu seorang lagi jawab, your father is not my father but your mother is my mother. Mahram lagi. Tapi ada satu jenis manusia lagi dia jawab, your mother is my mother and your father is my father. Lagi-lagilah mahram. Dengan kata lain, tiga situasi ni, ada satu situasi bahasa Melayu dipanggil adik-beradik seibu sebapa, bahasa Arab dipanggil ukhtun li abawain. Yang itu mahram mu'abbad. Yang satu lagi, kes yang kedua tadi, yang your father is my father tetapi your mother is not my mother, dia panggil adik-beradik sebapa, ataupun dalam bahasa fiqh disebut ukhtun li abin. Adik-beradik sebapa. Kenapa maksud adik-beradik sebapa? Sebab bapa tu bapa sama. Yang ketiga, your mother is my mother but your father is not my father. Yang itu dipanggil ukhtun li
ukhtun li ataupun bahasa Melayu panggil adik-beradik seibu. Apa maksud adik-beradik seibu? Ibu je sama, bapa lain-lain. Ibu sama, bapa lain-lain. Maka 3 golongan ini, mana-mana yang ada kes 3 ni, semuanya boleh salam, semuanya boleh buka aurat besar-besar sikit, semuanya haram kahwin sampai kiamat, semuanya kalau tersentuh tak batal air sembahyang, bahkan sentuh hukumnya halal. Kalau niat baik, hukumnya sunat. Niat baik, nak bermesra dengan abang kakak, tolong picit-picit dia kalau dia sakit kepala, dapatlah sunat. Okey, boleh clear tak? Cepat, masa ada 2 minit lagi. Boleh? Dah faham. Faham. Okey, jadi kisah, ana bongkarkan balik kisah yang tak jadi mahram. Kisah yang tak jadi mahram di antara kamu yang lelaki-lelaki dalam grup tadi, yang nak bagi contoh yang tadi, dengan Semek dan Timah. Cuba tengok balik kes Semek dengan Timah dengan kamu. Ayah kamu ialah ayah aku. Jawablah ayah aku lah, ayah aku kat rumah tu lah. Okey, bukan ayah Semek tu. Lepas tu, mak kamu yang sedang masak kat dapur tu, itu mak kita. Tapi, Semek dengan Timah, Semek, mak dia tu bakal mak tiri kita. Yang nak buat andaian tadi. Memang bukan mak kita yang kat dapur lah. Lepas tu ayah dia, lagilah aku tak kenal. Jawab si lelaki-lelaki dalam grup ni. Lagilah tak kenal, mana aku kenal ayah dia. Ayah dia mati lama dah. Dia tu beryatim piatu daripada kecil. Manalah aku kenal. Confirm ayah dia dan dalam kubur. Bukan ayah kita yang tengah duduk dalam rumah. Nampak tak? Maka kes kamu yang tadi, yang nak bagi contoh untuk kamu tadi dengan Semek dengan Timah, kita boleh kata formula itu tak tepat. Kita boleh kata macam mana? Your father is not my father and your mother also is not my mother. So, we are ajnabi. Itu jawapan dia. We are ajnabi. Kita ni ajnabi. Tak boleh sentuh-sentuh. Tak boleh buka aurat. Nak kahwin boleh, nak mengorat boleh. Mengorat dengan cara halal lah. Bukan mengorat dengan cara bonceng motosikal lah. Mengorat dengan cara meminang dan sebagainya. Okey. Ana rasa cukup sekadar tu dulu untuk kisah ni. Kisah yang suka-suka untuk difahami dalam bab mahram. Kemudian itu boleh tengok dekat dalam muharramat sebab mutafarriqah ni, yang itu dia panggil mu'aqqatah. Yang muka surat 17 tu, yang mu'aqqatah. Maksud mu'aqqatah yang sementara. Tak boleh kahwin dengan asbab sementara, dengan cara sementara saja. Nanti satu masa boleh kahwin. Contohnya, dan bagi satu contoh ialah kita bagi satu contoh nombor yang mudah sikit lah. Nombor 3, al-mutazawwijah. Al-mutazawwijah, ana mutazawijah. Ana ni istilah mutazawijah. Mutazawijah kepada siapa? Isteri kepada seorang suami, dan diharamkan kahwin kepada mana-mana lelaki atas muka bumi ini, termasuklah beberapa puluh orang lelaki dalam grup ni. Jangan nak pergi mengorat anak. Ustazah nak kahwin dengan ustazah boleh tak? Jagalah. Naik penampar lah. Sebab bukan penampar tu Ana marah. Penampar tu sebab Ana pantang orang melanggar hukum Allah. Hukum Allah cakap dah terang-terang dah dalam surah An-Nisa tu, tak boleh ambil isteri orang. Mana lagi isteri orang? Ramai lagi kat luar sana. Yang berchatting dalam yang ramai sekarang ni orang duduk berchatting dengan isteri orang. Hukum dia haram tu. Sebab dia isteri orang, berchatting untuk berkahwin. Itu maksud Ana. Memang haram sebab kahwin tu haram. Kalau berchatting dengan bukan isteri orang, haram aspek kata-kata. Haram aspek dari segi dia khoyam mengaruk-ngaruk tu, tapi tak haram dari aspek dia nak berkahwin. Kalau dia ada niat nak berkahwin ni, dia sebagai asbab kepada nak kahwin, maka tak haram sebab memang boleh kahwin. Isteri orang tak boleh kahwin. Maka hukum dia tak boleh kahwin. Sampai bila-bila ke tak boleh kahwin? Tak. Sampai isteri orang tu dah tak jadi isteri orang. Sebab tu dia panggil mu'abadah wa mu'aqqatah. Mu'aqqatah ni sementara. Kalaulah isteri orang yang entong berkenan tu, tiba-tiba suami dia meninggal, ataupun tiba-tiba suaminya menolak dia dengan tolak 1, 2 atau 3, maka selepas habis iddah, sama ada 4 bulan 10 hari ke, 3 kali suci ke dan sebagainya, lepas habis iddah, boleh tak nak kahwin dengan dia? Boleh dah lah. Dia dah terkeluar daripada kategori haram kahwin. Kenapa pula terkeluar? Sebab dah tak jadi isteri orang. Kalau Ana masih isteri orang memang haram. Okey, boleh faham? Yang itu maksud dia mu'aqqatah, sementara. Dia ada 7 golongan. Yang golongan terakhir dia panggil al-musyrikah al-wasaniyah. Musyrikah wasaniyah ni orang-orang kafir. Dekat kampus tu, kat kampus Kombadak tu, macam-macam orang kafir ada. Tiba-tiba si Rois berkenan dengan si rambut panjang yang perempuan tu daripada Sabah, agamanya Kristian. Berkenan sungguh lah,
berkenan sungguh. Hukum berkenan dengan dia tu masalah. Sebab memang tak berkahwin dengan dia. Confirm tak kahwin. Kalau berkenan pun, kalau nak kahwin pun haram juga. Maka tak payah berkenan-berkenan lah. Buang je lah hasrat hati tu. Sebab memang tak selesai. Tapi kalau nak juga kahwin dengan dia, ada satu cara lagi. Kita boleh doakan, ya Allah, ya Tuhanku, bukalah pintu hidayat kepada perempuan yang rambut panjang yang aku berkenan itu, supaya dia masuk Islam dulu. Selepas dia masuk Islam, dia akan terkeluar daripada golongan yang haram kahwin. Bila dia masuk Islam je, boleh kahwin terus. Sebab itulah kafir-kafir atas muka bumi ini, selagi mana dia wasaniyah ni dia bukan ahli kitab. Kristian tu ahli kitab kan? Sorry, kita contoh anak tadi bukan Kristian lah, Cina lah. Sebab Kristian kadang-kadang dia jadi ahli kitab. Jadi kalau yang Buddha dia bukan ahli kitab. Apa maksud ahli kitab? Yang ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Zaman sekarang ahli kitab terlalu terpencil. Kalau yang dia mengaku ahli kitab pun tak jadi ahli kitab. Sebab dia tak beramal dengan kitab ataupun dia telah merubah kitab Taurat dan Injil dan ataupun Zabur tu. Jadi kalau yang bukan ahli kitab, yang Buddha, yang Hindu tu, confirm kamu tak boleh dengan dia sehinggalah dia masuk Islam. Baru boleh kahwin. Sebab tu dia masuk dalam mu'aqqatah. Sementara je. Sementara je tak boleh kahwin. Kemungkinan besar boleh kahwin tu ada. Berbeza dengan yang mu'abbadah. Yang mu'abbadah kamu dengan mak kamu, tak payah fikirlah bila lah aku boleh kahwin dengan mak aku. Tak payah fikirlah. Sampai kiamat tak boleh kahwin. Sampai mak mati pun tak boleh kahwin. Sampai kamu mati pun tak boleh kahwin. Itu mu'abbadah. Yang ini mu'aqqatah, sementara. Sementara ni kemungkinan untuk kahwin tu ada lagi. Dengan cara doa, kita berdoa lah, ya Allah, Tuhan aku masuklah Islam budak tu. Kalau dia masuk Islam baru aku ada peluang untuk aku meminang. Itu dipanggil mu'aqqatah. Kemudian dekat bawah tu diterang lah. Bila sebut wasani, bila sebut agama yang wasani yang bukan ahli kitab, maka dalam Islam lelaki boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Siapa perempuan ahli kitab? Golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Yang ada hari ni dua golongan sahaja, Yahudi dan Nasrani. Ada tak Malaysia? Sangat tak ada. Ataupun kalau ada pun jarang-jarang, susah nak jumpa. Ada tak atas muka bumi ini? Ada. Tetapi suka juga dicari dan kena pastikan betul-betul. Mungkin di Israel sana, mungkin di negara-negara yang masih beramal dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Hukum kita nak kahwin dengan dia, boleh ke tidak wahai lelaki? Boleh. Boleh tak paksa perempuan itu masuk Islam? Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. La ikraha fiddin. Maknanya bila dia masuk kahwin, kita bagi je dakwah ke dia. Dia nak masuk, masuklah. Dia tak nak masuk, sudah. Tapi dengan hasrat Islam mengizinkan perkahwinan macam tu sebab nak suruh dia masuk Islam. Kenapa agama lain tak boleh kahwin? Sebab agama Yahudi dengan Nasrani, dia punya pegangan kepada kitab dia, dia persamaan dia banyak. So lama kelamaan dia boleh terima Islam. Berbeza dengan yang tak ada kitab ni. Okey, jadi Ana rasa cukup sekadar itu dulu. Untuk minggu depan Ana dah suruh terang tentang Muqaddimatuz Zawaj. So minggu depan kita bincang Muqaddimatuz Zawaj. Minggu ini entum baca satu lagi tajuk mana tajuk hamil Okey, dalam bab 2 tadi ada satu tajuk hal yajuzu nikahul hamil minaz zina. Yang tu pun kena baca. Tengok balik video, faham elok-elok. Tak faham baru tanya dalam Telegram. Dan untuk minggu lepas punya kelas, Ana akan cuba cari minggu ni, besok Ana masuk kerja, Ana cuba cari satu masa kita buat discuss sikit-sikit je. Kita buat discuss sikit-sikit, kita ganti kelas yang minggu lepas. Yang penting entum kena jawab klik. Jawab soalan klik. Minggu keempat Ana dah buatkan. Minggu ketiga Ana on the way buat. So minggu ketiga tak payah jawab lagi. Jawab yang minggu keempat dulu. Minggu ketiga Ana akan buat lepas ni. Baru jawab yang apa ni? Yang minggu ketiga. Okey, boleh faham ni? Boleh, Ustazah. Boleh. Alhamdulillah. Okey, cukuplah sekadar itu dulu sebab Ana pun dah kalut ni nak pergi hantar anak asrama. Tu pun 2 kali jenguk dah, baju tak bergosok lagi. Okey, Ana sekali lagi Ana mohon maaf di atas kekalutan yang berlaku. Dan mohon doalah daripada kalian semua untuk ayah Ana, untuk Abi Ana yang cukup 7 hari semalam. Ana selagi mana tak cukup 7 malam tu memang tak fikir apa-apa lagi. Hari ni Ana cuba dah masuk kepada alam kerja walaupun tak bekerja pun lagi, cumanya mula buka minda lah. Alhamdulillah, tak doa semua, tak doa anak-anak murid yang ramai.
dan juga sahabat-sahabat. Semua urusan pengkebumian Ayah Hana dah selesai dan tahlil pun dah selesai. Tapi cuma Ana tak ingat nak share kat sini link tahlil. Sebenarnya tiap-tiap malam kan adalah share dekat anak murid yang PM tu, tapi dekat grup tak lupa nak bagi, tak apalah. Jadi cukup sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.